Okey. Ni kita, okey saya keluarkan balik lah Kita masukkan sini. So ini cara yang pertama. Bermaksud kalau kita nak tukar capillary tube, ini adalah pilihan pertama kita dulu. Kita try masuk ikut saluran air buang. Kalau pilihan pertama ni tak lepas, baru kita buat pilihan yang kedua. Ada benda sangkut, ada benda blocking. Saya tahan kat sini, kita ukur. So kalau kita dah jolok pula ni dah sampai sini tau. Ni, ya Mi. Tengok sini. Dia dekat sini. Maksudnya dia dah pergi sampai sini. Yang sangkutnya dekat bahagian atas sini. Kau try jolok daripada atas pula. Tengok daripada atas pula, bro. Kita tengok daripada atas. Jolok daripada saluran air buang Saluran air buang tu. Okey. Kita test dulu jolok. 90 orang mata memandang, bos. Komen dulu suara gambar clear ataupun tidak. Sebab tadi masa live kedua kita, gambar kita okey, suara yang tak okey. So jadinya cuba komen dulu. Okey. Kalau tak okey juga, bermaksud memang tak ada rezeki anda lah nak menonton live pada hari ni. Jadinya saya akan tutup lah live ni. Komen dulu. Okey, sambil-sambil menunggu anda komen tu, sambil-sambil saya cuba try cocok capillary tube ni, pula ni dalam lubang ni. Okey, suka saya nak jemput anda sesiapa yang berminat nak belajar repair petunjuk mesin basuh. Okey, pada awal bulan 10 kita ada buat kelas VIP, kelas bersemuka 3 hari 2 malam. Belajar repair petunjuk dan mesin basuh. Okey, maklumat lanjut boleh tengok kat kita punya laman web www.hairviku.com. Lepas minta lepas. Ada elbow tu. Selalunya kalau tak lepas tu ada elbow. So kalau pilihan pertama tak lepas, kita terpaksa buat pilihan kedua. Okey, Mi, pilihan kedua. Jadi pilihan kedua clear, ni line clear, bos Hairul. Clear mantap. Okey. Pilihan kedua ni macam mana pilihan kedua? Kita terpaksa tembuk. Okey, tembuskan dinding ni. Okey. So Helmi akan tunjukkan lah. Kita tembuskan, saya backup dekat belakang. Okey, tengok macam mana dia tembuskan daripada ni. Tak ada pilihan lain Pilihan pertama kita dah cuba. Pilihan kedua sajalah yang ada. So kalau rasa macam tak sesuai, saya tak tahu lagi dah ada pilihan yang ketiga ataupun pilihan yang lain. Ini adalah pilihan yang kedua yang kita ada. Terpaksa tembuk body. Okey, terpaksa tembuk body macam sekarang ni. Lepas tu kita akan masukkan capillary tube daripada dalam keluar. Kita tak ada pilihan lain dah. Itu je pilihan yang ada. Okey, yang pertama ikut saluran air buang. Saluran air buang tak boleh, bermaksud tak boleh lah. Kena pakai saluran yang kedua, iaitu tembuk. Okey. Right, kita masukkan dulu capillary tube. Helmi bantu kat luar, saya bantu dekat belakang. 250, bos. Untuk selesaikan masalah tu. Okey, kejap. Kasih Amy ambil, kita buat kerja dekat bahagian belakang ni. Okey, bro. Duduk sini sikit biar nampak kita punya angle semua sekali. So, ini inverter unit Ini PTS inverter, dia nama Toshiba. Okey. So, kita dah nak tukar dia punya capillary tube dia. Kita nak brazing balik dia punya piping dia apa semua. Kita nak buat semua sambungan balik, tukar filter, tukar apa semua sekali. Access valve dah ada. Okey, jom kita pasang capillary tube baru. Berapa panjang dia, berapa saiz capillary tube ni, dalam kelas kita memang ada belajar. Memang akan ada belajar. Kalau rasa bukan tak berkemampuan, bila saya sebut tak berkemampuan ni, saya rasa bersalah sedikit. Maksudnya kalau tak berkesempatan. Okey. Maksudnya anda nak belajar tapi tak berkesempatan. Boleh ambilkan saya buku ni. So anda boleh belajar melalui buku panduan DIY ni. Dalam ni lengkap dengan belajar masuk gas, cuci pipe, ukuran capillary tube, semua lengkap. Okey. Tapi hari ni saya tengok, saya sharekan sikit lah. Saya bukan nak mengajar, tapi ni nak berkongsi sahaja. So dah tebuk, kita masukkan capillary tube pergi ke sana. Aduh. Kita try brazing. Dah tembus tak? Tembus. Okey, dah tembus. Dia kata ni nak gunting ke kata ke? So yang ini sumbat. Terbaik, bos. Hadir Aizam Ibrahim. Terima kasih. Student kita dekat Segamat. Oh, okey. Aizam. Right, kita potong ni dulu. Minta maaf lah kadang-kadang kan kita dah bukanlah kata bermacam-macam, tapi dah
Kadang dah bersesi-sesi kita buat kelas, nama student, rupa pun kadang-kadang saya dah terlupa. Sejadinya kalau saya jumpa saya ke ataupun tegur kadang-kadang saya betul-betul terlupa. Kadang-kadang sampai saya terpaksa ingat. Kalau saya dengan Brok, saya akan tanya, Brok, sesi berapa hari ni? Si Brok cakap, ni. Sesi sekali dengan brother ni lah ni. Macam tu. Selalunya macam tu lah. Ingat-ingatkan lah, pesan-pesankan lah. Okay, kita tukar dulu capillary tube. Tapi ni kalau sebut mesti bos tahu. Jitra Kedah hadir. Jitra Kedah, siapa tu? Ni. Abang Wan. Betul. Terima kasih Abang Wan, masih lagi follow saya, masih lagi menonton video-video saya. Okay. Ni semua otai-otai ni. Okay. So, terima kasihlah kerana menonton. Alright, so ni capillary tube lama kita dah potong. So ni yang baru kita pasang dulu. So saya pakai cutter ni untuk potong capillary tube. Tak masuk, tak putus pula dia. Okay, lubang. Dah berlubang. Nampak lubang dia halus je. So dah masuk sini. Tapi sebelum masuk ni saya nak flushing dulu. Saya nak flushing dulu cooling coil. Saya nak pastikan cooling coil semua dah betul-betul clean, bersih. Lepas tu baru saya akan tukarkan yang baru. Okey. Jom kita nak ni dulu Mi. Flushing dulu Mi. Dah cuci apa dia? Ada cuci. Capillary tube dah cuci kan? Dah cuci betul-betul. Saya dah cuci. Lupa. Kelas kat Sarawak dah habis ke? Kelas dekat Sarawak dah habis. Okey, jangan tanya lagi. Yang tinggal hanya di Sabah sahaja. So nanti jangan tunggu-tunggu lagi. Nanti tanya lagi, bang, kelas dekat Sabah dah habis je? Memang dah tak ada lah. Sebab apa? InsyaAllah bukanlah kita jangkakan kita ni hot ataupun famous ataupun cepat habis. Tapi memang kelas kita cepat habis lah. Okay, terima kasih lah sangat-sangat yang support. Okay, untuk kelas dekat Sabah dan Sarawak, mereka akan pelajari semua modul-modul ni tau. Maksud mereka akan pelajari ni tukar capillary tube, masuk gas, buang gas. Dia nama je kelas DIY, tapi dia ada belajar. Sebab itulah yuran dia agak mahal. Kalau yang betul-betul kelas DIY yang rock tour nanti insya-Allah kita buat, dia tak ada modul peti sejuk. Tapi kalau dalam kelas VIP dia ada. Okay dah. Sabah buat kat mana bos? Sabah kita buat dekat Kota Kinabalu Sabah, KK. Okay, Sarawak kita buat dekat Kuching Sarawak. InsyaAllah hari Rabu ni saya datang balik semula ke Kuching Sarawak. Okay, siapa-siapa yang tak berkesempatan itu hari nak ambil buku, nak beli buku sebab saya kata dah habis stok apa semua tu, InsyaAllah nanti saya bawa stok lebih sikit lagi. Okay, saya bawa stok lebih sikit lagi untuk orang Kuching mana yang nak buku tu, nanti boleh dapatkan sekali lagi nanti. Okay, dah settle. Allah Akbar. Okay, jom Amy ambil kat saya pipe ni. Pipe ni apa ni, pipe kompon. Sama-sama Bang Wan. Okay, alright. So kita nak buat dia punya piping dia. Okay, kita nak buat dia punya piping dia. Bender apa-apa semualah bagi kat saya. Okay, bender bagi kat saya. Saya nak buat piping dia dulu. Ini piping dia. Filter apa semua bagi saya. Okay, kasih cun-cun sikit lah kali ni. Wah, Majah cakap pasti ada kat Sarawak lagi nanti bro. Aku takut Wak Majah je serik dengan aku tau. Aku takut Wak Majah serik je dengan aku. Sebab kenapa saya cakap macam tu tau, siapa yang kenal saya dia kenal lah. Okay, yang tak kenal saya tu dia mungkin dia rasa macam best lah kerja dengan Aero, best lah kerja dengan Aero kan. Tapi staff-staff ni dia dah tahu dah kerja dengan Aero macam mana. Tu jadinya Wak dia dah start kerja dengan saya. Okay, sebagai urus setia. So jadinya saya harap dia tak serik lah. Okay, saya harap dia tak serik lah. Okay, sebab saya orangnya jenis boleh dikatakan kurang penyabar. Okay, kurang penyabar. Buat kerja laju. Nak buat kerja memang saya nak laju je. Okay, saya memang tak nak sembang ni lepas tu nanti tak jalan-jalan tak ada. Saya kalau cakap ni okey jom jalan terus. Dah jalan terus nanti baru hari ni. Baru satu hari besok tanya dah siap belum? So jadinya itu memang perangai saya. So jadinya saya takut Wak tak serik lah Wak Wak Majah join kita ke? Ada Wak Majah ramai lah.
Abang Wan tadi, Aizam. Terima kasih sangat-sangat. Kasih saya Chan sekejap. Kasih saya Chan buat dia punya piping dia. Helmi kemaskan ke atas tapi jangan tutup sebab nanti kita nak on. Harga buku berapa bang? Saya tunggu dekat Kuching Sarawak nanti. Itu hari saya datang, saya bagi RM100. Itu hari saya datang, saya bagi RM100. Tapi kali ni saya tak tahu lagi saya nak bagi 100 lagi ataupun saya nak kekalkan dengan harga jualan standard. Saya tak tahu lagi. Saya nak bagi Okay, jimat postage lah. dia jimat postage lah kan. Postage saya ke sana pun dah berapa belas kan. Mi punch mi. Tengoklah kamu doakan lah. Kamu doakan saya saya lembut hati nak bagi murah-murah kan. Saya bukan murah-murah tu macam maksudnya ni. Macam masa tu kita buat dekat Penang, kita bagi 50% diskaun banyak. kan. Kita bagi 50% diskaun. Sebab apa? Sebab kita memang nak kongsi rezeki dekat situ. So jadinya kita bagi 50% diskaun. Tapi kamu doakan lah. Manalah tahu. Tiba-tiba saya berlembut hati nak bagi 50% diskaun. So anda lah yang untung. Saya nampak Aswandi pun ada bersama dengan kita. Aswandi pun ada. Aswandi adalah salah seorang bakal pelatih bakal yang dia kali kedua dia join kelas kita. Yalah betul lupa. Kali kedua dekat Sarawak. Kat sini pun dah datang dia. Dia datang ke tak pernah? Tak pernah. Kevin tak pernah? Tak pernah. Aswandi tak pernah. Okay. Dia yang first time kita buat dekat Kuching. Dia datang. Lepas tu kali ni kita buat lagi sekali pun dia datang. Aku tak tahu dah kenapa dia nak masuk. Padahal dah pandai lah. Padahal dah pandai dah. Dia dah pandai dah. Dekat Sibu dia buat repair dah. Aku tahu, aku dah skodeng dia punya Facebook. Aku dah skodeng dah diorang ni semua. Okey lah Aswandi dah kena skodeng dengan cikgu. Kan? Tapi tak tahu apa pasal dia nak masuk lagi sekali ya. Kan? Tak tahu apa pasal dia nak masuk lagi sekali. So kita nak mungkin macam berada yang dekat Kedah tu bos. Datang sekadar support. Support support kita, alhamdulillah lah. Okey, kasih saya chance sekejap. Ini sulit ni sulit. Jangan nyanyi lagu tu. Dah lama tak main lagu. Begitu sulit. Ni susah sikit ni. Ni sulit sikit ni. Okey, sekejap. Kambing kena lebih tu bos. Azrul juga. Azrul kita punya ex staff Azrul yang part time dengan kita tu, abang Azrul. Okey. Alright. So masukkan dulu. Kasih kemas sikit lah. Hari ni saya nak buat santai-santai. Ambil pelayar ni. Hari ni saya nak buat santai-santai. Saya nak buat sedikit kemas-kemas sikit. Okay. Sebab ada orang komen, saya punya kerja cincai je. Pelayar. Saya punya kerja cincai je, orang komen. So jadinya saya cubalah buat yang kemas pula kali ni. Ada yang request buat kelas kat Singapura ni bos. Jangan buat pasal bang. Sana banyak surat menyurat banyak documentation yang nak kena selesaikan bang. Okay, Mi, E-Solution standby dekat saya. Muffler. Okay, kita sambung. Sini saya dah buat pipe sini. Sini dah ada. Sini adalah tempat filter. So kita akan masuk kat sini. Dia akan masuk sini filter. So sini capillary tube yang kita dah tarik baru belakang. Tengok atas. Dah tarik baru. So kita rollkan dululah supaya dia tak berbelit-belit menjolok mata. Kalau tak nak gulung boleh je? Boleh, tak ada masalah. Kau nak buat bintang ke, nak buat bulan sabit ke, tak ada apa masalah pun. Okey, ikut sukalah. Okey, yang ini saya punya cara. Okey, tak semestinya ikut 100% cara saya. Okey. Right, sini selesai. Kita nak basing dulu. Lepas tu kita nak ni. Nak apa? Rod mana ni? Jadi rod. Okey. Kita basing sini. So, siapa-siapa yang berminat nak belajar, insya-Allah awal bulan 10 kita ada buat kelas belajar repair peti sejuk dan juga mesin basuh. Okey, apa yang anda lihat saya buat ni semua anda akan pelajari. InsyaAllah kelas VIP akan mula pada awal bulan 10. So apa beza kelas VIP dan kelas-kelas yang lain? Kenapa dia panggil dia adalah kelas VIP? Kelas VIP adalah kelas tu akan berlangsung 3 hari. Sama juga dengan kelas lain. Kelas dekat Sabah pun 3 hari juga. Apa yang bezanya? Beza yang paling ketara ada 3. Beza yang pertama adalah saya belanja makan minum anda sepanjang 3 hari tu.
Dekat Sabah kita buat kelas yang sama, modul dia sama. Tapi saya tak belanja makan. Okey, saya tak belanja makan. Kalau masuk dekat kat Johor, dekat tempat saya, dia akan ada belanja makan. 3 hari 2 malam tu anda tak payah fikir pasal makan. Anda datang je bawa diri belajar. Okey. Lepas tu penginapan. Okey, penginapan. Kalau kelas VIP, penginapan saya bagi duduk dekat saya punya chalet. So bermaksud dia punya fasiliti dia tu lengkap. Okey, fasiliti dia tu lengkap. Ada swimming pool, ada macam-macam lah kita punya fasiliti lah dekat saya punya farm. So 3 hari tu makan minum tempat tinggal semua kita sediakan. Cuma kalau dekat Sabah, makan minum saya tak sediakan. Tapi untuk warga Sabah beruntung sikit lah, sebab komplek belia dan sukan situ asrama dia ada kosong. Jadinya saya sewakan juga. Okey, saya ambil juga asrama dia. Saya bagi siapa-siapa yang warga Sabah nak duduk asrama, dia boleh duduk percuma. Okey, tak perlu bayar. Cuma pihak kompleks belia dan sukan Sabah Kota Kinabalu dia kata bawa bantal sendiri, bawa selimut sendiri. Dia sediakan katil dan tilam sahaja. Okey, faham tak? Itu kira okey lah, tak payah bayar sewa. Okey. So yang ketiga, apa kelebihan dia? Ini kelebihan yang paling ketara lah. Okey. Kelebihan yang paling ketara, iaitu kalau VIP habis belajar 3 hari, habis belajar 3 hari, siapa-siapa yang tak faham lagi nak praktikal, dia boleh datang ke bengkel saya ni, praktikal. Belajar lagi, tak perlu bayar. Belajar je lagi, kita bagi tempoh masa 3 bulan praktikal dengan kita secara percuma. Itu kelebihan dia. Kalau yang kelas saya buat kat Sabah ni, okey, kalau saya suruh anda datang pun anda tak nak datang, jauh kan. So jadinya sebab itulah saya tak sediakan. Tapi kalau betul-betul berminat nak belajar, boleh je datang je bengkel saya belajar. Okay, kasih saya chance sekejap raising ni. Ya bos, kita ada soalan. Peti sejuk saya yang bawah sejuk sangat sampai sayur tahap beku. Peti sejuk saya bawa terlampau sejuk. Itulah soalan dia. Sayur pun beku dia. Sayur pun beku. Itu masalah damper thermostat ataupun damper pengawal suhu dekat bahagian chiller. Dia rosak. Dia tak dapat nak kawal suhu tu. So bawah dia jadi terlampau sejuk. So kena check lah damper thermostat. Check damper thermostat dia. Bang, chiller dengan peti ais, sejuk dia sama tak? Chiller dengan peti ais sejuk dia sama tak? Sebab dia cakap dia simpan buah dekat peti ais lagi tahan lama buah dia berbanding chiller. Bergantung pada suhu lah bang. Dia macam ni bang. Okay, saya bagi anda sikit lah. Ini kira ilmu, bukan ilmu advance, nak kira ilmu bonus lah. Okay, setiap makanan yang kita simpan, dia ada tahap apa orang cakap, dia ada dia punya carta ataupun cat dia untuk ni. Contohlah sayur yang berdaun dengan sayur yang berbuah. Betul ke? Macam carrot kan? Macam bendi, macam timun, okey. Dia punya tahap sejuk dia tak sama dengan sayur yang berdaun. Yang berdaun dia macam sawi apa semua. So dekat situlah yang kita kena belajar, iaitu setting suhu ikut apa barang yang kita simpan paling banyak. Contoh kita bawa lepas balik daripada pasar, kita banyak beli sayur yang berdaun. Sayur yang berdaun ni dia punya tahap sejuk dia tak nak sampai apa orang cakap, tak nak sampai 6, 7 darjah Celsius. Dia sikit pun dah okey dah. Tapi sayur yang jenis berlabu ni macam timun apa semua tu, dia perlukan suhu yang sejuk sedikit. So saya nak cerita pun susah lah. Kau pergi je dekat Google, ambil bilik tip ni, pergi je dekat Google, okey, engkau minta aje food apa Chart food. Temperature. Food temperature chart. Apa kau Google lah sendiri. Kan? Lebih kurang macam tu lah. Okay? Maksudnya kita dapat tahu dia punya makanan punya ni, sayur-sayuran punya chart, dia punya temperature dia. So suhu dia nanti lah sendiri. Salam dari Tanjung Pinang, Indonesia. Sukses selalu. Waalaikumsalam. So kasih saya chance kejap. Kita masukkan solution dulu. Brother ni baru masuk bos. Sabah dia buka mana bos kelas? Kita buat dekat KK bang. Dah berbuih dah ni bang. Tapi baru masuk abang tu. Baru masuk. Okey, tak boleh marah dia, tak boleh marah dia. Jangan.
Kita buat sini. Masukkan solution sikit lah bagi kita tukar piping baru. So koyakkan sikit sini. Sistem flushing menggunakan R11 ke? Tak. Sekejap, kasih saya can dulu bang Kasih saya can dulu bang Okey. Okey, flushing ni sistem flushing. Okey, macam ni kita nak kasih faham dululah flushing tu apa. Kan? Kalau salah, betulkan lah. Saya ni bukanlah pandai sangat. Tak pandai sangat lah. Saja-saja je. Kita kongsi pengalaman kita buat repair. Saya takut saya nak cakap saya ni pandai ke, bijak ke, tak pandai. Okay. Takut nanti orang salah ni, salah tafsir apa-apa semua kan. Flushing ni bermaksud kita mencuci. Okay. Flushing ni bermaksud kita mencuci saluran pipe tu. Contohlah ni. Kan. Dalam pipe ni kita tak tahu ada apa. So, kita boleh agak lah dalam ni kotor. So macam mana kita nak cuci dalam pipe ni? Kalau dekat bahagian luar, kita ambil sabun, kita bersihkan. Betul tak? Tapi bila cuci dalam pipe, tu yang kadang istilah orang panggil dia flushing. Maksudnya kita flush dia, kita masukkan sesuatu bahan pencuci, lepas tu kita flush, kita keluarkan dia tu. So bermaksud bila kita flushing, kita gunakan satu bahan pencuci dia, kita panggil dia solvent. Okay, kita gunakan dia solvent. Mana solvent kita? Kita pakai solvent. Dan untuk tolak solvent tu, mana ni kita pakai bahan ni. Okey. Tutup. Okey, kita pakai bahan ni, bahan pencuci ni. Dia bukan pakai thinner bang, tak boleh pakai thinner bang, jahanam pipe bang. Okey. So, kena pakai solvent. So, kita nak tolak solvent tu, nak gerakkan solvent tu supaya mencuci, itu macam-macam cara boleh. Okey. Yang terbaik pakai nitrogen lah. Itu yang terbaik lah. Okey. So, kasih saya can dulu. Brazing dulu. Ni saya kena fokus. Saya tak boleh membebel banyak sangat. Nanti kalau saya membebel banyak sangat, nanti kan bocor pula piping saya ni. Kasih saya can sekejap. Hari ni saya nak cuba buat yang terbaik, yang cun-cun. Sebab ada orang cakap saya buat tak cun. Tak adalah. Tak ada orang komen pun. Saya sendiri cakap. Okay. Bukan Amy cakap? Bukan. Amy lah cakap. Dia kata, buat betul-betul lah, buat tengah live. Nanti saya tak payah nak buat repair sekali lagi. Ini setiap kali lepas live saya kena buat lagi sekali. Pipe bengkok lah, pipe kemek lah, welding bocor lah. Macam ni diorang ni. Tunjuk sikit welding tangan mas bos. Okay. Fokus. Fokus. Kita welding, nak kasih tebal sikit supaya dia tak bocor. Okey, boleh dah tu. Pincai lah janji dia tak bocor lah. Okey, settle. Kita brazing. Ni pipe suction, pipe balik. Sebab tu saya balut dengan solution. Kita tak nak dia ada sweating ataupun ada frost ataupun ada ni lah. Okey. So, kita buka balik semula. Okey, dah sejuk. Tolak semula lah sini. Okey. Settle. Ni masuk ke dalam sikit. Masuk ke dalam sikit. Alhamdulillah. Okey. Okey. Settle. Okey, settle lah. Kita punya bahagian pipe balik kita dah buat, pipe pergi pun kita dah buat. Ni. So, ni dia punya capillary tube. Dalam kita dah brazing. Luar saja kita belum brazing. So yang ni pipe saya nak simpan masuk dalam cable type ni. Okay. So sini kita nak masukkan dia punya filter dia. Okay, kita nak masukkan filter dia. Kita letak sini. Pipe dah cantik. Okay, kasih saya can dulu. Brazing dekat sini pula. Okay, kasih saya can dulu. Brazing dekat sini pula. Ni semua punca-punca bakal wire terbakar ni semua ni. Ini semua punca-punca bakal wire terbakar lah ni. Okay.
Lepas ni kita dah boleh masuk gas dah. Lepas ni kita dah boleh masuk gas. So, kalau pengalaman saya, pengalaman anda saya tak tahulah. Pengalaman saya suka welding pipe yang kecil ni dulu. Sebab kalau saya welding dekat sini yang besar dulu, selalunya dia akan bocor dekat bahagian sini. Saya akan welding sini dulu, tutup sini dulu. Lepas tu baru saya akan welding dekat atas. Ada orang ke bro live dengan saya sekarang ni bro? 795 795. Alhamdulillah, ramai dah. Ramai juga yang menonton live dengan kita. Yelah, hari ni hujung minggu kan. Hari ni hujung mingguan dah. Tapi hari pertama kita bekerja. Orang Johor, hari ni hari pertama dia bekerja. Alamak, jatuh. Tolong ambil player belah sini. Playung. Duduk sebelah sini. Resiko dia, kalau brazing belah bawah ni lah, dia mudah tercabut. Pegang ke atas, pegang sana, pegang atas. Nanti kemik. Macam tu. Biasakan sikit. Boleh. Ni nak jatuh ni atas peha aku ni. Okay. Orang luar daripada Johor, tapi Kelantan, Kedah sama macam kita kan? Sama. Terengganu. So 4 negeri je? If I'm not wrong. Tak ada. Aku dah cakap dah. Okay dah, ngam. Masuk sini. Aku dah cakap dah. Ini kalau jatuh ni mesti atas pehanya ni. Okay, masuk lagi. Banyak sangat. Keluarkan sikit. Okay, nanti situ. Kasih saya can dulu Tonton live sambil buat kerja bang. Saya pun tengah repair icebox sekarang ni. Tengah vacuum. Oh, pandai kau Muhammad Fauzi. Kau customer kau tengok apa kau ni? Buat kerja tengok kerja orang lain ni. Jangan bang. Saya bagi satu tip. Saya bukan bayar, saya bagi satu tip bang. Saya semula Kau kalau repair rumah orang, kau jangan tengok video aku depan customer. Nanti customer cakap kau tak pandai repair. Dia repair rujuk video. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab dah ada orang komplain WhatsApp kita. Dah ada orang komplain WhatsApp kita. Dia kata apa tau? Technician tu repair, tak apa dia buat dah 1 jam lebih, 2 jam tak siap-siap. Sambil dia buat kerja tu, dia tengok video tu ikut satu step. Aduh kan? Customer tu bagi tahu kita lah. Jangan macam tu bang. Kalau rasa-rasa tak boleh nak fikir tu, relax cakap sikit. Cakap dengan semua kang, ada barang tinggal lah bang, saya nak keluar kejap, pergi ambil. Kau keluar dulu, kau pergi tengok video kat dalam kereta. Jangan tengok video dalam rumah customer. Okay. Kedai dekat mana cikgu? Kedai kita dekat Taman Si Putra, Johor Bahru. Okey, sebaring dengan Balai Pulu Kempas. Okey. Alright, settle. So, capillary tube kita dah ni. Kita tak ada lagi ni aluminium tape Ada aluminium tape. So, kita ambil capital sekejap. Alright. Oh, ni ada. Saya pun tengah repair washing machine ni. Haugen. Oh. Haugen Sarawak. Kau jangan lupa. Kau jangan buat-buat lupa. Peti ais aku 2 biji. Hanya aku datang tak ada. Jangan buat pasal lah. Aku kena kejar dengan orang Sarawak pak. Kan nanti dia orang bedal sumpit aku ramai-ramai pak. Ni hak, kau jangan buat pasal. Sehat. Hak ni siapa? Hak ni student saya. Tapi saya ada minta tolong dia masa kita buat kelas ni. Saya cari peti sejuk 2 biji dengan dia. So jadinya kalau dia tak bawa, pegang. Jam lah saya jawapannya. So inilah yang kita panggil aluminium tape yang kita gunakan untuk tutup. Ni, okay, tutup ni. Kopek. Tutup balik. Oh, dia pun dah siap lah sambil tengok Facebook dia. Okay. Brother Fauzi ni. Okay, kita banyak geng-geng technician dalam ni tengah-tengah menonton ni. Alhamdulillah lah Anda tak marah dengan saya Anda tak marah dengan saya sebab saya tak adalah sekarang ni dah okey kot. Sebab dulu-dulu banyak lah kerap lah technician. Ya saya bang. Okay, WhatsApp kita marah-marah, kita buat video Okay. Kau tampal lu biar lah lurus sikit. Tampal pun sengit.
Tampal ke jalan yang dulu ni. Tampal pun sengit. Okay. Yap. Okay, kan. Jangan tekan dulu. Okay, kan. Tutup balik. Nah, yang belakang kau tampal. Atas sikit dulu. Oh ni, tepi ni. Ni atas. Oh, ukur macam tu, macam Mr. Bean. Ukur macam Mr. Bean. Ngamak. So kita tukar capillary tube dia. Kenapa tukar capillary tube dia? Capillary tube dia tersumbat bang. Capillary tube dia tersumbat, saluran dia tersumbat. So bila kita running, filter dia jadi bengkak. Filter ni jadi kembung bengkak. Bila kita running, filter ni jadi kembung bengkak. So jadinya dia punya capillary tube dia problem. Capillary tube dia tersumbat. So jadinya kita kena betulkan lah dia punya capillary tube dia. So sekarang ni kita nak masukkan dia punya soket power dia ni. Kau tahu Mi sebab apa tak hidup Mi kau buat Mi? Sebab apa? Sebab ni Mi. Putus. Ni ha. Wire dia putus. Ada ni tak? Ada soket lain? Boh, ada yang cakap handsome lah Amy. Tapi tu lah lelaki. Tapi dia memang suka lelaki. Kan? Cari aku satu soket. Ada tak peti IC inverter yang tak pakai? Tak apa, yang ni aku running kan gunakan inverter tester. Kau tolong aku cari dulu ni. Cari aku satu soket lain. Ni saya runningkan dulu guna inverter tester. Tapi jangan mi. Tolong saya ambil vacuum pump, ambil gas apa semua dulu. Okay, saya vacuum dulu. Lepas tu saya akan running, masukkan gas menggunakan inverter tester. Sementara Elmi dapat cari soket yang putus. Oh, vacuum pun ada kat sini. Sorry. Kita on. Okay. Senang yang kerja aku duduk je. Ini access valve ni mana dia punya kepala dalam dia tu? Kerja aku duduk je minta ni. Minta tu. Mana tak makin gemuk. Kan? So kita pasang dulu. Lepas tu kita vacuum. Okay, insyaAllah ilmu-ilmu yang saya kongsikan ni, okay, apa yang anda lihat ni semuanya ada dalam buku panduan DIY yang saya buat ni. Semua ada dalam buku panduan DIY ni. Okay, tapi yang mana yang nak belajar secara bersemuka, ada kesempatan, ada masa lapang, ni. Okay, bolehlah join kelas secara bersemuka. Okay, join kelas secara bersemuka. InsyaAllah kalau kelas VIP awal bulan 10 ni kita ada buat satu sesi. Dah tak banyak dah, tinggal 6 je lagi, 6 ke 7 je lagi kekosongan. Cuma kita belum update lagi dekat laman web. Tapi kekosongan tinggal 6 ke 7 je. Untuk sesi bulan 10. Bulan 9 ni kita memang tak ada buat kelas VIP sebab kita fokus kelas dekat Sarawak. So nanti bulan 10, hujung bulan 10 kita ada buat kelas dekat Sabah pula. Betul. Dan doakan jugalah kita cuba kongsi ilmu ni di negeri-negeri yang lain. Okey, tapi negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia ni, mungkin di KL ke di mana-mana, macam sangat bunyi vacuum pump ni. Macam sangat bunyi dia. Oh, vibrate je. Aku nak kan dia nak jahanam. Kan? Mungkin dia tak ada modul peti sejuk. Okey, yang Sabah Sarawak saya dah terlepas cakap buat peti sejuk. Koyak modal buat modul peti sejuk dekat luar ni. Okay, memang koyak modal buat peti sejuk dekat luar. Tool nak kena bawa, gas nak kena bawa, apa semua nak kena bawa. Sejadinya untuk dekat lain-lain negeri saya buat juga nanti insyaAllah, tapi hanya untuk modul mesin basuh sahaja. So yuran dia yang saya mampu adjust adalah RM500 saja. So siapa-siapa berminat boleh masuk dalam grup Telegram saya. Saya ada buat satu grup Telegram, Rock Tour by Rock Tour Kelas DIY. Rock Tour Kelas DIY by Heroicul Telegram. So kamu masuk dalam grup Telegram tu, masuk dekat negeri mana, letakkan nama anda supaya nanti kita dapat belajar kat situ. Okey? Dapat tahulah siapa yang berminat. Okey, dah. Setelah kita dah start vacuum, kita lock.
Assalamualaikum cikgu, semoga dimurahkan rezeki. Wak Pelis. Lama Wak, kau menghilang Wak. Kau janji tu hari nak datang Wak. Bulan ni kan? Bulan ni kan? Kau janji nak datang Wak. Aku baru je minta harum manis tu tak nak datang. Gurau. Ada free datang Wak. Ada free datang lah Wak. Okay. Ramai rindu dah ni. Apa? Ramai rindu. InsyaAllah. Saya pun plan macam ada rasa macam nak buat macam reunion. Tapi tak tahu bila kan. Kita asyik sibuk je kan. Untuk XX kelas VIP ke, mana tahu rindu nak makan kambing saya. Kan? Bolehlah kita collect kan, satu kepala berapa ringgit untuk makan kambing dekat Bifam. Kan? So gas 600. Yes. Gas 600. So kita nak masukkan gas. So ni saya running je dulu pakai apa? Pakai inverter tester. Lepas tu nanti baru kita pakai dia punya kepala betul tak? Sayangnya dengan saya So saya running dulu. Ini tak terbalik ke? Aku buat ni? Tak Memang hose ni dah terbalik kan? Okay. So tengok dia orang yang terbalik kan. Patutnya biru ni masuk dekat sistem, kuning ni masuk dekat tong gas. Tapi dia orang dah terbalikkan hose. So aku ikut je lah. Ni abang yang cakap dengan Action tu dah kira salam. Dia cakap yang panggil abang panggil kakak. Aku confused ni. Okay, saya masukkan gas sikit. Dah settle. Saya nak onkan dia. Oh, ada yang tanya bang, kelas di Sabah tu ada kekosongan lagi tak? Masih lagi ada kekosongan kelas di Sabah, tapi dah tak banyak. Tengah berapa belas orang sahaja lagi. So memang dah lebih daripada 50%. So jadinya saya tetap on juga kelas tu. So siapa yang nak tu daftarlah cepat-cepat. Okay, so saya dah on. Saya kompresor belum hidup lagi. M dia masih kosong. Saya tekan inverter tap satu kali. So tengok meter gauge. Okay, meter gauge dah turun. Bila meter gauge dah turun, saya kena top up gas lah sikit-sikit. Kosong dah, saya top up gas sikit. Kosong lagi. Top up dulu. Berapa PSI nak kena masuk? So kalau dalam buku ni, tengok kat belakang sekali bab gas-gas ni lah. Flushing semua ada yang mencuci ke. Ni, tengok sini. Saya tutup sikit lah Okey, gas R600A mudah terbakar sekiranya anda tidak mengikut langkah-langkah keselamatan semasa proses mengecas gas. Sukatan untuk gas R600A adalah 3 PSI, tidak melebihi 5 PSI. Peti sejuk yang menggunakan gas R600A tidak semestinya peti sejuk jenis inverter sahaja. So maksudnya tak semestinya inverter saja menggunakan R600A. Ada juga yang bukan inverter dia menggunakan R600A. So jadinya cara proses dia tak sama. So kena tengoklah video So buka sikit. Masuk. Sekarang masih lagi kosong. So kalau tengok dekat situ punya inverter tester ni, saya masih lagi kosong tau. Masih lagi kelajuan yang standard, kelajuan yang rendah. Okay, sekarang ni bacaan dia dah cecah kosong sikit lagi. Okay, lebih kurang dalam 5 PSI kalau boleh nampak. Okay, dalam 5 PSI, 4 PSI, 3 PSI dia turun balik. Saya tupak sikit lagi. Okay, dalam masa yang sama saya kena tengok filter kembung ke tak kembung. Okay, filter cantik tak kembung. So gas dah nak start maintain. Masa ni saya kena bukakan dia 50% kelajuan dia. Sekarang ni berapa PSI? Tengok. Okay, sekarang ni berapa PSI? Okay, sekarang ni 3 dekat 4 lah, dekat 4 PSI. Okay, so sekarang dia dah maintain 3 PSI. Saya kena naikkan dia punya speed dia ni. 30%. Lebih kurang 30%. So bila saya masuk 30%, nampak tak? Dia kurang balik. Dia masih lagi kosong balik. So jadi saya kena top up lagi. Okay, ini kalau kita masuk gas menggunakan inverter tester. Kalau kita masuk gas menggunakan pendawaian dia, menggunakan sistem dia, kita masuk je lah maintain sikit macam tu. Okay, so kita masuk dulu. Okay, so berapa? Dah 3 PSI. Nampak 3 PSI, tambah sikit lagi. Okay, dah 3 PSI. So bila dah 3 PSI, dia dah maintain. Saya tambah lagi, naik lagi 50%.
Saya dah naik 50%, nampak kat sini. Dah separuh dah ada punya kelajuan dia. Bila kelajuan dah separuh, dia akan drop. Maksudnya gas tak cukup, tambah lagi. Maksud kita kena ulang proses ni. Kalau kita guna inverter tester ni, kita kena ulang proses, kita kena buat proses ni sampai motor tu dia pusing sampai high speed. Dalam keadaan high speed, bacaan gas dia adalah 3 PSI. Maksudnya kelajuan penuh. Terima kasih, saya chance sekejap. Mustafa Yunus tanya, macam mana nak dapatkan buku DIY Hydrovehicle? Nak dapatkan buku DIY Hydrovehicle ni boleh dapatkan dekat kita punya laman web www.hydrovehicle.com. Okey, itu kita punya laman web kita lah. Boleh beli dekat Shopee pun boleh, dekat laman web kita pun boleh. Okey, so ini cara yang pertama. Okay, saya tutup. Dia dah masuk. Saya nak masuk yang original sebab saya nak kipas dia jalan. Saya nak semua komplit, semua jalan supaya unit ni dah boleh beroperasi seperti biasa. Sebab bila kipas tak jalan, automatically dekat bahagian cooling coil tu dia akan jadi sejuk dia terlampau cepat. Nanti pipe balik dia ni, dia akan frost banyak. So nanti kita akan suspect dia overcharge. So kita tengok ke depan. Ni saya dah tutup Okay, nampak tak sini? Dia dah start sejuk ni. Ni saya dah tutup tadi. Katanya saya tak tutup. Ni saya dah tutup dengan tar juga. Pada sini semua dah sejuk dah ni. Ni semua dah sejuk ni. So bila kita tak pasang kipas, kita tak pasang komplit, nanti pipe-nya dia akan frost. So kita masuk gear macam tak cukup, macam tak cukup, macam tak cukup. Nanti bila kipas pasang, dia jadi alamak terlebih gas pula. So dipendekkan cerita, tak nak membuang masa anda, saya pun tak nak buang masa. Saya akan pasang balik komplit lengkap semua sekali. Yang ini Helmi tengah godek ni. Dia try nak tukar soket yang lain. Okay, sebab soket yang lama dia tu wire dia putus kat sini. Okay, so jadinya nak tunggu Helmi siap. Tak tahu dia ni, dia memang kaki curi tulang. Satu hari sebiji je pensel basuh dia buat. Memang pandai kan, gaji nak mahal. So jadinya kalau tunggu dia lambat lagi. Kau marah Helmi? Kan Mi jangan tunjuk muka, dia tahu buat dia cakap je macam tu kan. So jadinya saya tak dapat nak continue habis, tapi dia punya proses dia dah selesai dah sebenarnya. Proses tukar capillary tu dah selesai, proses masuk gas tu dah selesai. Yang tinggal adalah nak maintainkan sahaja. Maksudnya nanti kita pasang balik soket ni, kita masuk, kita running balik macam biasa, maintainkan 3 PSI. Lepas tu peti air ni dah selesai diperbaiki. Alhamdulillah selesai dah. Kita punya. Kalau badan body peti sejuk dah karat, boleh buat. Yang itu pergi hantar kedai cat lah. Yang itu, tapi mungkin kalau saya tak buat. Tapi mungkin ada segelintir ataupun ada technician yang buat. So boleh tanyalah tempat anda. Mungkin dia memang dia buat bukan sebab fokus nak repair, dia buat sebabkan dia suka buat. So mungkin dia akan buat. So jadinya tanya dia dah dulu macam mana boleh tak. Tapi saya boleh bagi cadangan. Sekarang ni orang dah tak cat bang. Orang wrap je bang. Abang pergi je kedai apa? Bukan kedai Iko. Kedai Iko pun boleh jugalah. Beli wallpaper yang ada gam tu kan. Abang bersihkan yang karat tu, abang simen sikit-sikit ke apa ke semua. Lepas tu abang wrap lah. Bulan ni nak warna merah, wrap merah. Bulan depan nak warna hijau, abang wrap hijau. Kalau bulan ni pas menang, abang buat warna hijau. Gurau. Tak, maksudnya macam tu lah. Maksudnya boleh tukar-tukar colour kan. So abang belilah wrap, bungkus je lah. Wrap yang bungkuskan dia lagi cantik. Daripada cat kadang-kadang, bukan saya cakap orang tak pandai cat. Nak dapat cat yang cantik, berkelip-kelip, berkilat balik tu, harga dia nanti sama macam abang beli satu peti ais yang baru. Lebih baik abang wrap saja, lagi jimat. Alright. So itu sajalah untuk video kali ni. Jumpa lagi lah dalam next video. Saya Hydrovehicle. Assalamualaikum. Bye bye. Nak jimat apa bos? Kita DIY je, okay?